Tayyib, bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Ibnu Malik fi qauli syair. Yang ini pun sambungan daripada bab yang ketiga. So maksudnya sekarang ini kita masih lagi dalam kawasan bab mengenai menyebut tentang hukum-hukum hakam berkenaan dengan zaraf dan juga jar majrur yang bermuta'alliq dengan fi'il. Kan asalnya jar majrur bermuta'alliq dengan fi'il, kemudian diperluaskan lagi, dia bermuta'alliq dengan isim mushtaq, ma yushbihuhu, mana isim mushtaq, seperti isim fa'il, isim maf'ul, sirah mubalaghah. Dan yang ketiga, dia mungkin bermuta'alliq dengan isim yang ditakwil sebagai menyerupai fi'il ataupun menyerupai isim mushtaq. Isim-isim yang ditakwilkan. Macam ilahun kan, ilah, Tuhan. Itu isim biasa kan, tapi ditakwil jadi ma'bud, yang disembah. So yang ke 1, 2, 3, yang keempat. 4, isim yang ada isyarah dia tu, diisyarahkan mempunyai makna fi'il ataupun makna isim mushtaq. Yang ini biasanya untuk isim-isim alam. Isim alam yang kita kata ada bau-bau fi'il. So kita di tempat yang ada bau-bau fi'il. Contohnya Abu Minhal kan. So Abu Minhal ni isim alam, proper name, nama orang. So dia tak mungkinlah ada makna fi'il kan. Tapi dalam syair ni maksud dia nak menunjukkan keberanian. So bolehlah bau-bau dia tu. Sebab kebetulan sini pun zaraf kan. So zaraf asalkan ada bau pun sudah memadai untuk dia bermuta'alliq. Samalah juga dengan Ibnu Mawiyah. So Ibnu Mawiyah, aku Ibnu Mawiyah. So bila berperang ni aku ni beranilah. Hebat. Jadi is ni zaraf. So zaraf mesti kena bermuta'alliq dengan mana-mana yang ada hubungan dengan fi'il. Paling kurang yang ada bau. Sini ada bau aja. Sebab asalnya isim alam. Isim alam ni isim jamik kan. So nama orang yang tak ada kena mengena dengan fi'il. Tapi konteks ni menunjukkan keberanian. So sini zaraf. So zaraf dia memadai untuk yang berbau fi'il pun sudah boleh bermuta'alliq. Lepas tu masuklah yang kita sekarang ni. Masuk syair yang kita sekarang ni. So dia kata, berkata Ibnu Malik, pengarang Alfiyah Ibnu Malik, fi qauli syair. So berkenaan dengan syair ni pun ada kena mengena dengan isim yang bukan boleh ditakwil sebagai fi'il kan. Bukan boleh ditakwil sebagai fi'il. Tapi dia juga dalam syair ni, kenapa Ibnu Malik menjadikan dia tu sebagai tempat jar dengan majrur bermuta'alliq. Misal sini ada huwa kan. Ni ada huwa. Dan selepas huwa nanti dia kata ada huwa pula. Selepas huwa ada huwa pula. Dan dia i'rab, fi ni jar dengan majrur kan. So fi ni tak bermuta'alliq dengan mana? So dia i'rab, fi ni bermuta'alliq dengan huwa yang dihazafkan. Sedangkan huwa ni ialah dhamir kan. Tak ada kena mengena dengan fi'il. Jadi masuklah dalam tajuk yang masih lagi dalam tajuk kita ni. Tadi isim alam kan. Ini isim dhamir. Contohnya seperti kata penyair fi qauli syair. So penyair ni ghairu ma'ruf. Dia kata ni'ma muzka'u. Ni'ma sebaik-baik. Muzka'u, tempat untuk bertaut. Tempat untuk berpaut. Tempat bersandar. Tempat berlindung. Ini dia puji penguasa ni, penguasa Baghdad.
Nama dia Bishr. Bishr bin Marwan. Khalifah ni Marwan bin Hakam kan. Bishr bin Marwan bin Al-Hakam. So penyair ni puji dia. So dia kata Bishr ni tempat kita berlindung lah. Sama ada orang kaya ke orang miskin ke, semua berlindung dengan dia. Terutama sekali ialah orang yang berlindung dengan dia ialah so nikma dia ni adalah Bishr bin Marwan, penguasa Baghdad, adalah muzka'u, tempat untuk berlindung bagi orang yang daqat, menjadi sempit, mazahibuhu, tempat dia pergi. Nak pergi ke mana tak boleh. Sempit dada, ni sempit tanah, sempit bumi. Tak boleh nak pergi kat dia. Wa ni'ma, dan sebaik-baik orang yang dia juga sebaik-baik orang yang dia itu baik pada mana kebaikan yang dilakukan tu, sama ada secara rahsia ataupun secara terbuka, sama saja. Dia tu memang orang yang terbaik. Okey, baik, kita cuba tengok nikma dulu. Nikma i'rab nikma kan? Nikma rajulu Zaidun. Biasanya kita i'rab yang pertama kita kata ar-rujul ni fa'il. So bila fa'il, ini fi'il. So fi'il dengan fa'il jadi jumlah kan? Jumlah fi'liyah. So Zaid ni kita kata jumlah fi'liyah ni jadi khabar muqaddam. So Zaid jadi mubtada muakhar. Sepatutnya ayat dia Zaidun ni'ma ar-rajulu. Zaid adalah sebaik-baik lelaki. So maknanya khabar ni jumlah. So kalau khabar jumlah nak kena ada dhamir yang kembali kepada Zaid. Tapi tak ada di sini kan? So ulama nahwu kata yang ni ar-rajul ni umum. Jins. So bila jins, Zaid pun termasuk dalam dia lah. So maknanya aid dah ada lah. Dhamir tu, Zaid tu dah ada dalam ni. So tak timbullah masalah adanya dhamir ataupun tidak ada dhamir. Itu satu i'rab. Satu i'rab lagi, ni'ma ar-rajulu Zaidun. Ni'ma fi'il. Ar-rajulu fa'il. Zaidun khabar. Li mubtada mahzuf. So dia khabar kepada mubtada yang dihazafkan. So maknanya kalau tulis lengkap sepatutnya ni'mar rajulu huwa Zaidun. Jadi ini jumlah berasingan, ini jumlah berasingan. Seolah-olah yang ni tafsir kepada yang ni kan. So kalau jumlah tafsiriyah, jumlah berasingan, hanya tafsir sahaja, so la mahalla laha kan? La mahal la laha minal i'rab. Yang ni pun permulaan kan? So permulaan pun jumlah ibtidaiyah, so tak ada juga status i'rab. Ini pun la mahalla laha minal i'rab. Kalau yang ni ada yang ada mahal. Macam Zaidun. Macam ni kan. Ni'ma rajulun tu dia khabar kan. So khabar hukum dia marfu' kan. Tapi jumlah ni kita kata fi mahalli rafa'. Di tempat rafa' khabar.
untuk ni'mar rajul. So kalau faham yang ni, so fahamlah apa yang dia bicarakan ni. Okay, kembali kita balik kepada syair ni kan. Dia kata sebaik-baik tempat yang untuk berpaut, bersandar bagi orang yang sempitlah tempat pergi untuk dia, dan juga sebaik-baik ialah bishr. Dan sebaik-baik orang yang dia buat baik itu dalam keadaan rahsia ataupun terbuka, bishr lah. Jadi dalam sini dia kata, dalam ni i'rab dia wa yajuzu qawlu man, situ man mausulah. So kita yang sini kita tak kisah syair ni sebab sini pun dia buat kurungan kan. Kurungan ni dia tambah je lah. So yang ni yang main dia. Sebab masalah kita sekarang ni adalah adanya jar dengan majrur. Dia nak bermutalik dengan siapa situ. Sekarang ni dia i'rab man ni. So man tu dia kata mausulah. Wa yajuzu qawlu man mausulatan. So man ni mausulah artinya ma makna Allah, makna allazi, yang. So dia jadi fa'il macam kita i'rab tadi, fa'il. Ni'mar rajulu tadi fa'il. Fa'il kepada fi'il ni'ma. Dan huwa ni akan jadi mubtada'. Akan jadi mubtada'. Khabaruhu huwa. Khabaruhu huwa. So maknanya huwa tu ada lagi huwa pula. So huwa yang lain yang ditakdirkan. Khabarahu huwa ukhra. Yang ditakdirkan ada. Itu Arab biasalah. Wa huwa mubtada'un ni. Wa huwa mubtada'un. Wa khabaruhu huwa. Huwa yang macam mana? Huwa yang ukhra. Yang muqaddaratan. Yang ditakdirkan ada. Okey, bawah tu ada. So kalau kita takdirkan jadi wa ni'ma man huwa fi sirrin wa i'lani. Kenapa tu kita takdirkan huwa? Sebab biasanya orang Arab ni kalau dia nak puji orang tu dengan sifat kamal, sifat sempurna. So dia ulang-ulang perkataan yang sama. Misalnya kalau dia kata ana. Selalu konteks ni akulah. Aku ni maknanya yang sini mubtada' kan? Sini khabar. Sepatutnya mubtada' atau khabar ni kena benda lain. Mana boleh mubtada' benda yang sama? Jadi kalau mubtada' sini maksud dia ana, sini maksudnya sifat ana, sifat sempurna. Jadi aku ni ialah orang yang sifat dia sempurna, hak mana kamu nak tahu selama ni kamu nak tahu sifat sempurna tu, itulah aku. Ya, anta. Tengok konteks lah maksud dia tuju pada apa. Tapi sifat kamal. So anta. An-nasu. Mubtada' khabar. So mana dia ulang benda yang sama. Macam contoh biasanya dalam syair kan. Ana Abu Najm. Syi'ri. Syair aku. Macam mana syair aku? Ni mubtada' ni khabar. Syair aku. So mana syair aku ni ialah syair yang penuh kefasihan. Yang hebat. Yang sempurna. Yang makruf. Jadi sebab itulah ditakdirkan huwa sini. Ini tak ada dalam syarah mana-mana ni. Memang tak ada dalam syarah. Syarah yang ni sebab dia ditujukan kepada orang yang pandai-pandai dah. Kita tak pandai lagi. So dalam syarah tak kira ada suki ke mana. Takwil huwa ni kenapa takwil huwa ni tak ada disebut. Cuma anda cari-cari je lah. Cari-cari ada kemungkinan. So ini kemungkinan besar. Anda rasa ya dah. So ni'ma man huwa fi sirri
wa i'lanin. So wa fi bila dia jadi huwa sini, dia jadi khabar kan? Jadi khabar. Jadi huwa ni takwil kamal lah. Takwil kamal macam as-sabit ke. Sabit dia tu dengan sifat kekamalan. Atau setengah kata al-masyhur. Masyhur dah dia ni. Dia ni memang dia masyhur dah. Jadi fi ni akan bermuta'alliq, muta'alliqatun dengan muqaddarah tu lah, dengan huwa. Jadi huwa tu dah ada bau kan, sebab konteks dia tu menunjukkan sifat kamal dia. So walaupun dia dhamir di situ. Li'anna fiha, kerana pada huwa ni, yang muqaddarah ni, ada makna fi'il. So makna fi'il yang dimaksudkan tu, kalau kita tukar tadi, huwa tadi, kita tukar makna dia, alladhi huwa masyhurun. Alladhi huwa masyhurun. So sini akan ganti dengan huwa sini kan. Ni'ma man huwa alladhi huwa masyhurun. Allazi tu makna man, huwa tu huwa yang pertama, kemudian masyhur tu untuk huwa yang kedua. Jadi bolehlah fi ni bermuta'alliq dengan masyhur kan? Intaha. Itu kalam Ibnu Malik. Ini kalam Ibnu Malik. Ini komentar Ibnu Malik, dia i'rab ni. So i'rab tu dia i'rab dalam kitab dia sendirilah. Matan dia kafiah kan? Kafiah syafiah, so dia syarah. Tapi Ibn Syam kata wal aula, lebih aulanya jangan guna ayat allazi huwa masyhurun. Ni tak memenuhi makna sifat kamal dia. Sebab sirrun tadi, perkataan sirrun tadi tak sesuai dengan masyhur. Sembunyi masyhur macam mana? Sembunyi. Sepatutnya nak kena guna takwil kalimah yang menunjukkan bahawa dia ni tak berubah. Dalam keadaan rahsia ke, dalam keadaan terbuka ke, dia ni memang tak berubah. Bukan depan orang saja dia baik, mana di belakang orang pun dia baik. Jadi kena guna satu kalimah yang menunjukkan sifat tak berubah. So wal aula an yakunal ma'na, sepatutnya maknanya kena buat gini. Alladhi huwa mulazimun. So dia ni orang yang tak tinggal. Mana orang yang kekal. Kekal dalam keadaan yang satu sahaja. Mulazimun li halatin wahidah. Sama ada dalam keadaan yang tersembunyi ataupun keadaan yang terbuka. Wa i'lani, dari segi buat kebaikan. Jadi maksudnya dia ni tak ada sifat nifak. Hanya buat baik secara terbuka aja. Dalam hati tak baik. So laisa indahu nifaqun. Sebab apa dia kata aula tu macam yang sebut tadi, kerana masyhur ni tak sesuai dengan sir. Baik. Abu Ali Farisi dia takdir macam mana pula? Wa qaddara Abu Aliyin man hazihi tamyizan wal fa'il mustatirun. So satu lagi i'rab ni'ma rajulan Zaidun. So kalau kita buat macam ni, so ni'ma fi'il, fa'il dalam tu tersembunyi huwa. Rajulan jadi tamyiz. So tamyiz nasab lah. Jadi untuk jadikan ini tamyiz, dia kena nakirah. Kan? So man tadi, kan man boleh jadi isim mausul, boleh jadi nakirah mausufah, ataupun nakirah tammah. Kalau mausufah ni, dia nak kena ada kata sifat dah pula yang menyifatkan dia. Kalau nakirah tammah ni maksudnya dia tak perlu kepada mausuf.
So maknanya man ni boleh kita anggap dia sebagai nakirah. So dia nakirah. So bila dia nakirah dia tamyiz lah. So dalam ni ada huwa. Sebaik-baik dia. Siapa dia tu? Ini orang yang. So nakirah. Kalau kata nakirah tamah tadi. So dia akan jadi. Sini akan jadi. Syaksun lah. Individu. So maknanya man tadi akan jadi syaksan. So ni'ma syaksan huwa mulazimun. Tadi kan? Mulazimun li halatin wahidatin fi sirri wa i'lanin. Wal fa'ilu mustatirun. Fa'il dia huwa tersembunyi. Nombor 3, nombor 4 ada penjelasan. 4. Okay, tak ada komen apalah kan. Sini ada ni kau. So nakira. Ini macam anak hurai dah lah. Cuma balik boleh baca sini lah. Ada Ra' Ibnu Malik tolak pendapat Al-Farisi ni. Kalau dia kata itu tamyiz. Okay, waqad ujiza. Habis tentang wa ni'ma muzka'u. Sekarang ni contoh lain pula. Contoh ayat Al-Quran. Wa huwallahu fis samawati wa fil ard. Wa huwallahu fis samawati wa fil ardi. So ayat dia bawah sambung tu. Allah, dialah Allah yang di langit dan di bumi, yang mengetahui, ya'lamu sirrakum, rahsia kamu, apa yang kamu buat secara rahsia dan apa yang kamu buat secara zahir, wa ya'lamu ma taksibun, dan dia mengetahui apa yang kamu usahakan. Okey, sekarang ni fis sama' ni jar majrur. So nak kena ada muta'allaq lah. Tempat dia bergantung dengan siapa. Sedangkan sini huwa bukan fi'il, bukan isim mustaq, Allah pun sama juga. So dia nak berkait dengan siapa? Jadi berkait itu kemungkinan dengan yang selepas dia lah. Ya'lamu ni. Mungkin dengan sirri wa jahr. Ataupun mungkin tak dengan Allah. So kalau Allah tu makna dia al-ma'bud, yang disembah. Bolehlah kan kalau makna al-ma'bud. So waqad ujizah, diizinkan. Pada fi qauli ta'ala, pada firman Allah Ta'ala ni, wa huwallahu fis samawati wa fil ardi, ta'alluq fis sama' ni dengan isim Allah. Dengan nama Allah lah. Walaupun nama Allah tu isim alam. Wa in kana alaman. Walaupun proper name. Kerana ala makna, so berdasarkan makna Allah tu ialah ma'bud. Wa huwa al-ma'bud. So makna huwa Allah wa huwa tadi, wa huwa Allah, jadi wa huwa al-ma'bud. Ataupun pandai-pandai kamulah kan, asalkan nak kena wujudkan kalimah isim mustaq. Kalau kamu berjaya wujudkan, masuk akal boleh. Ataupun tukar tadi, wa huwallahu fis sama' wa fil ard. Wa huwallahu. So Allah ni ialah nama kan, yang dinamakan. Wa huwa al-musamma. Ni isim apa? Isim maf'ul. So musamma pakai bi, dinamakan dengan hadzal ism. Al-musamma bismillahi. Bismillahi. Dengan nama ini makna dengan nama Allah.
So maknanya fi tadi akan bermuta'alliq dengan musamma. So fi tadi akan bermuta'alliq dengan ma'bud. Sebab dia kategori yang ni kan, yang boleh ditakwilkan sebagai sebagai isim, sebagai ma yushbihul fi'il. Dan boleh juga wa ujiza, diizinkan juga ta'alluquhu fi ni bermuta'alliq dengan ya'lamu. Dengan yang ya'lamu, tapi ya'lamu duduk di belakang dia lah. Selepas dia lah. Dia duduk depan. Dengan ya'lamu ataupun dan dengan ya'lamu dengan sirrakum wa jahrakum. Kan? Sama ada bermuta'alliq dengan ya'lamu ataupun bermuta'alliq dengan sirrakum. So macam mana terjemahan dia? Dialah, so dialah Allah. Dialah Allah yang mengetahui terus. Ya'lamu. Ya'lamu sir, ya'lamu fis samawati wal ard. So mengetahui apa yang di langit dan apa yang di bumi. Itu kalau mana bermuta'alliq dengan ya'lamu. Kalau bermuta'alliq dengan sirrakum wa jahrakum, dialah Allah yang mengetahui rahsia, yang mengetahui kerahsiaan kamu dan apa tadi? Keterbukaan kamu. Open tadi kan? Maknanya kamu sirrakum ni, rahsia kamu dan juga apa yang kamu zahirkan tu di mana? Di langit, di bumi. Di langit dan di bumi. Mana rahsia kamu tu di langit. Dan juga apa yang kamu ucapkan, apa yang kamu buat tu secara zahir tu sama ada di langit ataupun di bumi, dia tahu. Bermuta'alliq dengan sirrakum dengan jahrakum. Wa ujiza ta'alluquhu bi, yang ni pula, bi khabari mahzufin. Bi khabari mahzufin qaddarahu Zamakhsyari bi alim. Ataupun maksud Zamakhsyari, ni khabar yang pertama. Wa huwa, ni mubtada kan? Ni khabar. Khabar satu. Fis sama, khabar dua. Ini khabar satu. Artinya, wa huwa Allahu. Satu ayat. Ayat yang satu lagi, wa huwa fis sama. Sedangkan yang ni kalau sini huwa mubtada, yang ni khabar kan? Khabar kalau jar dengan majrur mesti bermuta'alliq dengan something kan? So wa huwa, kata Zamakhsyari, alimun fis sama. So dia takdir perkataan alimun. Sebab dia ambil mana alimun ni? Sebab lepas tu kan ada ya'lamu. Ni ya'lamu ni. Baik, sekarang ni biasanya kalau kita kata wa huwa fis sama. As-sama ni tempat kan? Sama lah kita kata huwa fid dar. Huwa fil bait. So biasanya kalau kita buat macam ni, ayat yang macam ni, khabar terdiri daripada zaraf ataupun jar majrur ni, biasanya khabar dia qaum kan? Mustaqar. Maknanya huwa kainun ke? Huwa mustaqarrun ke kan? Maknanya kena kalimah-kalimah yang menunjukkan qaum yang mutlak. Kalau alimu ni dia muqayyad dah, muqayyad. Maksudnya bukan umum lagi. Tertentu aja. Kalau kita kata qaun kainun fis sama fid dar, so dia umum. Tapi kalau kita kata alimun, so khusus alim saja, tahu di langit aja.
Jadi boleh tak? Tak boleh dia kata. Kalau ikut usul, kalau tidak ada petunjuk, kita tak boleh takdirkan kalimah yang jenis muqayyad. Melainkan ada petunjuk. Sebab tu kan kadang-kadang kita takwil kan. Sebab apa tu guru kita kan, pondok-pondok dia kata, ni dia kata huwa mutalabbisun. Sepatutnya kita guna mustaqarrun ke, kita guna kainun ke. Dia kata mutalabbisun. So makna dia telah menggunakan qaid, muqayyad. Sebab konteks tu konteks ada dalil, ada petunjuk. So bolehlah kalau ada petunjuk. Kalau tak ada petunjuk, tak boleh. So oleh kerana yang ni ada problem ni, warudda as-sani. Yang sani yang ni dulu. Yang sirrakum dulu. Okay, sekarang ni dia akan komen satu persatu lah. Kalau ada masalah yang, kan kita, yang pertama tadi kita kata bermutalik dengan Allah. Yang kedua bermutalik dengan ya'lamu. So yang ketiga bermutalik dengan sirrakum. Okay, yang Allah tu habis dah. Situ. Kemudian wa ujiza ni kan. Wa ujiza antara dua ni. So antara dua ni tu, ini yang pertama, ini yang kedua. So warudda asani. Ditolak pendapat yang kedua ni, sirrakum. Maknanya fi sama' tu bermuta'alliq dengan sirrun ni, apa maksud sirrun? Masdar kan? Jahrun pun masdar. Tengok sini ayat. Ni fi sama' kan, duduk depan. Lepas ayat ni, lepas kata-kata ni, barulah belakang tu sambungan dia. Ya'lamu sirrakum. So sirrakum ni duduk di selepas jar dengan majrur. Jadi masdar ni kita panggil amil dia lah kan. Fi sama' ma'mul dia. Boleh kada masdar ni dia duduk selepas ma'mul dia. Maknanya dia bertindak ke atas ma'mul yang duduk sebelum dia. Kalau depan dia tu okey, masdar. Lepas masdar dia bertindak kepada ma'mul. Terus, ni tak apa. Tapi kalau belakang, problem. Warudasani bi'anna fihi, dengan kenyataan bahawa pada yang sani ni, takdima ma'mulil masdar. Kan? Mana fi tu duduk depan. Fi sama'. Barulah ya'lamu sirrakum. So, sirrakum ni bertindak ke atas fis sama'. Wa tanazu'a, yang kedua berlaku tanazu' dua amil. So ada ya'lamu sini satu. Ada sirrakum, ni pun amil. Ni pun sirrakum, ni pun amil. Dua amil. Sedangkan kalau kita belajar dalam bab tanazu' fi'il kan. Tanazu' fi'il misalnya qama wa daraba Zaidun. So ni fa'il. Fa'il ni milik siapa? Milik daraba ke milik qama? Artinya berebut ni tanazu'. Qama pun nak kepada dia, daraba pun nak kepada dia. Jadi tanazu' ni berlaku ma'mul dia tu duduk di selepas fi'il tu. Ni amil kan? So ma'mul dia tu. Sini ma'mul duduk di belakang. Mana boleh? So tanazu'a amilain. Dua amil berebut pada kalimah yang duduk di depan. Ni, fi sama' duduk depan ni. Fi mutaqaddimin. Tapi dia kata hujah ni, hujah yang kata tak boleh masdar duduk depan, masdar duduk belakang, kemudian ma'mul duduk depan, kemudian berlaku ta'anazu' dan apa semua tu kan? Kerana faktor depan belakang lah kan? Walaysa bisyai'. Nothing. Maknanya tak kuat hujah tu. Walaysa bisyai'. Kerana masdar ni ada dua jenis. Masdar ada dua jenis. Satu yang memang dia ni ganti sahaja. Macam kita kata sakyan kan. Sakyan laka. Ni masdar.
So sakyan laka ni dia ganti kepada isqi. Ganti je. Satu lagi masdar, maknanya masdar ni masdar kan, masdar yang kita kata yang naib lah, ganti kan. Naik kepada isim, naik kepada fi'il. Satu lagi masdar yang dia ni memang asalnya dalam ayat tu sepatutnya dia ni bukan masdar ganti, tapi dia ni masdar yang dibentuk oleh an dan fi'il. So an plus fi'il masdar. Contohnya a'jabani darbuka Zaidan. Telah menakjubkan aku pukulan kamu ke atas Zaid. Ini masdar kan? Ini masdar. Tapi tempat dia ni tempat takwil masdar. Takwil an. Huruf masdar ada di situ. Dengan silah dia. Ni huruf masdar, ni silah dia. Fi'il itu kita panggil silah. Jadi ayat dia sebenarnya a'jabani an tadriba Zaidan. Menakjubkan aku bahawa kamu pukul Zaid. Ataupun an darabta Zaidan. Lianna masdar huna, so masdar sirrakum ni laisa muqaddaran biharfin masdariyin wasilatihi. Kan kita belajar dah, kalau sekiranya belajar ke tak belajar tak tahu. Antadriba kan? Kemudian kita berbual Zaid sini, Zaidan. Boleh tak macam ni? Tak boleh macam ni sebab an ni kan dia dah kurung ni. Dia dah jadi macam tu. So untuk ke depan ni boleh. Tapi untuk ke belakang tak boleh sebab ada an ni pagar dah. Pagar ni kawasan an. Selepas dia tu an. So mana-mana dalam ni dia tak boleh keluar sebab ini dia masuk dalam rumah an. So maknanya kalau Zaid tu kita pergi letak dia belakang ni, so tadribu tak boleh memberi kesan kepada dia. Ini ciri-ciri masdar yang ada an. Jadi walaupun masdar tu yang ada an tu, yang ada an dari segi lafzi ataupun yang dari segi maknawi. Maknanya asal tu macam kita kata sini kan. So asal dia nya ada an. So semua lafaz tak diutarakan situ. Tapi yang sirrakum kita ni bukan jenis yang ditakwilkan adanya an. Yang kalau yang kamu kata tak boleh tu kan ada an. Jadi hujah tu terbatal lah. Kerana sirrakum ni, sirru ni bukan jenis masdar yang ditakwil dengan huruf dan ada silah selepas tu, ada fi'il selepas tu. Wali'annahu qad jaa'a nahwu, dan juga kerana ada contoh seperti ini. Mana dah ayat dia nombor 1. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang kepada kamu seorang rasul daripada kalangan kamu sendiri, rasul yang azizun alaihi. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang kepada kamu seorang rasul di kalangan kamu sendiri, iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aziz ni mana syadidun alaihi. Berat kepada dia. Apa yang ma'anitum. Apa yang kamu tempuhilah kan? Apa yang kamu tempuhilah. Masyakkah yang kamu tempuhi. Mana untuk orang mukmin lah ni. Orang mukmin yang menempuhi masyakkah tu. Rasulullah rasa berat, tak tenang. Azizun alaihi ma'anittum, dan dia ni Rasul ni seorang yang haris alaikum.
So harisun alaikum artinya antahtadu. So dia ingin sangat kamu mendapat petunjuk. So harisun alaikum agar kamu mendapat petunjuk. Kemudian bil mukminin ni kena muta'alliq dengan rauf sinilah. So dia sangat rauf, kan? Sangat kesian belah dia ni, rahmat dia ni, kan, kepada kamu, kepada kaum mukmin, kepada golongan mukmin. Sangat dia mengesahani. Jadi raufun dengan rahimun tu dia nak kedua-dua nak kepada bil mukminin. Tapi yang sini muta'alliq satu aja, raufun bil mukminin. Ya rahim tu kira dihazafkanlah bil mukmin. Jadi tak timbul masalah tanazu'. Samalah dengan kes ya'lamu dengan sirrakum. So waz-zarfu muta'alliqun bi ahadil wasfaini qat'an. So zarah ni bermuta'alliq dengan salah satu sifat ni, sifat rauf ataupun sifat rahim. Jadi kalau salah satu sifat dah ambil zaraf tu, maka yang satu lagi kita kira dia ditakdirkan adalah makna hazaf situ. So bukannya dikatakan tanazu'. Maknanya ada dua amil kemudian bertanazu'. Bertanazu' ataupun berebut ma'mul. Wallahu a'lam bis-shawab.